Okey. Okay. Baik, terima kasih. Saya duk harap, saya duk tunggulah pasal 3 orang tak mai. Saya ingat dah lah naik. Boleh. Saya bagi pula. Soalan yang ke-14. Ni kali pertama dalam sidang ni dapat ni. Baik. Sila Menteri Sumber Manusia atau Timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Ada 2 soalan yang dibangkitkan sini. Saya terus jawab dengan masa yang singkat ini. Datuk Yang di-Pertua, jadi berkenaan dengan soalan pertama berkenaan dengan TVET, berapa jumlahnya. Yang kedua berkenaan dengan rancangan baru TVET pasca COVID-19. Kerajaan terus bertindak untuk melihat keadaan yang pandemik COVID-19 ini dengan pelaksanaan latihan secara dalam talian menjadi medium utama bagi memastikan program latihan di Institut Latihan TVET dapat diteruskan. Jadi bilangan pusat bertauliah yang masih aktif sehingga September 2021 adalah sebanyak 1,233 yang melibatkan 4,961 program berdasarkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan iaitu NOS. Daripada rekod itu hanya 2 pusat latihan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran yang telah menutup operasi kesan pandemik COVID-19. Seterusnya, saya menyentuh berkenaan dengan perancangan baru iaitu mengharungi cabaran pasca COVID-19 ini. Jabatan Pembangunan Kemahiran iaitu yang meneliti pembangunan kemahiran iaitu TVET akan menggiatkan pelaksanaan program modular secara sepenuh masa dan separuh masa berdasarkan kategori yang telah digariskan oleh NOS ataupun NOSS. Program modular ini boleh memberikan peluang kepada mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini untuk mendapat kemahiran dalam masa yang singkat. Selain itu juga program ini turut mensasarkan pekerja industri dan juga sektor-sektor yang lain yang sedia ada untuk meningkat dan mempelbagaikan kemahiran mereka berdasarkan permintaan pasaran. Selain itu, kerajaan juga melalui Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia iaitu di bawah JTM seperti ILP, EdTech dan juga JMTI menyediakan tempat latihan bagi individu yang hilang pekerjaan untuk meningkatkan kemahiran. Latihan ini terbuka kepada semua individu walaupun mereka bukan pencarum di bawah skim insurans pekerjaan. Program latihan ini dibayari sepenuhnya oleh kerajaan melalui skim Perkeso. Selain itu, Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia turut melaksanakan kursus jangka pendek yang berkonsepkan modular ataupun customized dengan izin terbuka kepada individu yang berhasrat untuk meningkatkan kemahiran sedia ada ataupun mempelajari kemahiran-kemahiran baru. Pelatih akan ditauliahkan dengan pensijilan kemahiran Malaysia menerusi kaedah pengiktirafan pencapaian terdahulu dan dibimbing untuk membangunkan portfolio berdasarkan pengalaman yang dimiliki sebelum verifikasi oleh pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran. Sekian, terima kasih. Soalan pertama. Sila. Baik, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Walaupun disebut tadi oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri 2 pusat bertauliah yang ditutup, tapi kalau ikut Persatuan Pusat Bertauliah itu mengatakan 16 yang telah pun ditutup. Tak apalah, tetapi bagi saya walaupun 2 ditutup itu satu kerugian kepada negara kita, kerana kita nak letakkan bahawa TVET ini akan menjadi satu arus perdana dalam tempoh pelaksanaan RMK 12 nanti. Apa yang saya nak minta ialah apakah bentuk bantuan yang boleh kita berikan kepada pusat-pusat bertauliah ini akibat daripada mereka kekurangan pendapatan dalam sepanjang COVID tempoh hari, untuk membolehkan mereka itu bangkit dan bernafas secara lebih baik untuk meneruskan aktiviti pendidikan TVET. Yang keduanya ialah apa persiapan kita untuk menghadapi kemungkinan berlakunya sekali lagi penutupan akibat daripada merebaknya virus baru ini. Tidak cukup hanya kita melihat kepada pendidikan melalui online, kerana dia hanya membabitkan isu yang berkaitan dengan teori, sedangkan di pusat-pusat bertauliah ini 60 ke 70% adalah berasaskan kepada praktikal. Jadi macam mana kita nak hadapi situasi ini kalau berlaku sekali lagi memaksa kerajaan menutup semua pusat-pusat pendidikan ini? Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Pokok Sena, pertamanya berkenaan dengan bantuan untuk kita nak meneruskan aktiviti TVET
di mana di pusat-pusat awam dan swasta ini. InsyaAllah kita ada persatuan daripada pusat TVET swasta, iaitu mereka menjalankan kursus-kursus yang telah diiktirafkan oleh Jabatan Tenaga Manusia, seperti mana yang kita sebut tadi bahawa melalui persatuan ini kita akan mendapati dalam perbincangan untuk kita mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh pusat latihan swasta ini, bagi kita menolong, membantu mereka di bawah Jabatan Tenaga Manusia ini dengan peruntukan-peruntukan khas yang grant setiap tahun yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Sumber Manusia. Yang keduanya berkenaan dengan sistem yang kita sekiranya berlaku, sistem pengajian TVET ini. Buat masa sekarang, kerajaan telah membuat pengumuman tidak akan melaksanakan lagi MCO di tempat-tempat tertentu, kecuali ada tempat-tempat yang dikatakan merebaknya akan berfokuslah, iaitu ditutup di tempat yang tertentu sahaja, tidak kepada keseluruhan tempat-tempat. Katakanlah TVET ILP di Malaysia ini ada 32 tempat. Sekiranya berlaku sesuatu yang di luar jangkaan di satu ILP itu, hanya satu itu saja difokus dan akan ada penumpuan ataupun pemantauan yang secara terperinci untuk kita meneruskan agenda-agenda pengajian TVET ini di peringkat seluruh Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, ahli yang berhormat,